Ha. Abang Lesen lah ini motor ada kah? Dibawa ini motor ada lesen lah? baru-baru. Orang bawa motor ada lesen tau. Senario warga asing memandu kenderaan tanpa lesen nampaknya tidak berkesudahan. Bahkan mereka dilihat seolah-olah tidak gentar dengan undang-undang di negara ini. Selain dikatakan untuk mencari rezeki, mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain adalah antara alasan popular warga asing untuk membolehkan mereka memiliki motosikal sendiri. Malah tidak memiliki lesen memandu yang sah atau perlindungan insurans bukanlah halangan besar untuk mereka bebas menunggang motosikal beroda 3. Pihak JPJ sebelum ini menegaskan pemilik kenderaan yang membenarkan kenderaan mereka dipandu oleh warga asing tanpa lesen dan menyalahgunakan lesen kenderaan motor LKM bagi pelbagai tujuan akan berhadapan dengan tindakan tegas. Ini kerana warga asing yang menjalankan kegiatan mengutip besi buruk dengan menunggang motosikal roda 3 boleh membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Ni orang angkat besi buruk orang Myanmar. Katanya motor ni ada road tax. Insurans ada ni motor? Insurans ada ni motor? Insurans ada ni motor? You lesen saja tak ada? Macam mana you bawa motor? Dia orang sekarang ni bawa motor ni kat nilai. Lesen tak ada. Motor tak tahu siapa punya. Harap okey, harap polis nilai tu. Polis tak ada tahan you? Polis tak ada tahan you? Ada tu? Ha? Saman? Ya. Ini dah sama. Sekarang you lesen pun tak ada. Macam mana you bawa motor? Kalau you langgar orang macam mana? Ya, sama. Saya tahu. Sekarang you bawa motor tak ada lesen. Orang Malaysia mau bawa motor kena ada lesen. Macam mana you boleh tak ada lesen? You Myanmar, you bukan you besar, you Myanmar. You sekarang duduk Malaysia, you kena ikutlah kita punya rule. Di mana punya orang? Mana punya orang? Baru. Ada mana punya orang? Nepal, Bangla? Bangla? Ya. You angkat ini motor ada lesen lah? Ya. Ini motor ada lesen lah? Oh, ini motor license. Ha. Ya. Ada lesen lah you? License. Ha. Abang Lesen lah ini motor ada kah? Dibawa ini motor ada lesen lah? baru-baru. Orang bawa motor ada lesen tau. You bawa ini motor, lesen tak ada, itu motor rotek pun tak ada, cukai pun tak ada. Kalau langgar orang macam mana? Ha? नहीं उसको मैं नहीं भाषा पूछता है. Ha? Baru? You ada apa permit ke sini? Apa permit you di sini ada? Paji Gudang Highway pergi Perling ni motor. Tapi owner Myanmar tak ada lesen. Malaysia juga boleh lah. Ini semua Malaysia juga akan jadi. Ni, mana lesen? Lu kerja lu boleh bawa jalan raya Amerika. Kalau langgar orang langgar macam mana? Lu boleh claim UBI insurance Mana lesen mana? Permit mana? Apa pun tak ada. Mana dia? Mari sini. Saya angkat video nanti tu tak boleh lari saya angkat video. Lu orang mana? Orang Myanmar. Bukan mas. Kuala Lumpur. Tengoklah. Ini tengok. Bebas bebas. Rohingya. Apa? You Rohingya. You bawa motor ada lesen lah? Tak ada, lu cincai je lah. Malaysia punya undang-undang you langgar lah. Happy lah, seronok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dengar sini baik-baik, saya nak bercakap sikit kepada warga negara asing yang mana yang duduk di Malaysia ni.
kan, tolonglah hormati undang-undang dan respect sikit kepada orang-orang tempatan. Kita diam, kita tak banyak bercakap. Kita bukan kata kita takut, bukan kita nak ni, kita sedang melihat kerosakan yang sedang berlaku. Dan kita dah mula start bersuara sedikit demi sedikit setiap hari. Dan kita pun harap pihak berkuasa ambil berat tentang perkara-perkara ni. Lambakan warga asing dalam negara kita ni menyebabkan budaya yang diorang bawa daripada luar tu secara tak langsung memberi perkara negatif kepada anak-anak kita yang berada di sekitar kawasan penduduk. Saya selalu dapat customer, iaitu kadang-kadang lah penduduk tempatan sendiri request Grab car, nak balik rumah tapi takut. Sebab takut adalah, saya tanya dia kenapa takut. Dia cakap kawasan rumah dia banyak warga negara Nepal, Myanmar. Hari-hari minum, mabuk, sampai dia orang tak berani nak balik jalan kaki ke rumah. Padahal rumah dia, kalau nak balik rumah jalan kaki pun sampai. Tapi dia terpaksa request Grab car dan menunggu sehingga 15 minit di tempat lokasi untuk balik rumah. Sampai nak turun kereta pun minta saya temankan dulu sehingga dia naik tangga. Cuba bayangkan lah, orang tempatan sampai tahap begitu, nak balik rumah jadi takut disebabkan angkara warga negara luar ni yang tidak menghormati warga tempatan yang mana yang menyewa di kawasan-kawasan flat. Saya pun tak tahu kawasan perumahan awam untuk rakyat tempatan, tapi macam mana boleh penuh berlambak-lambak warga asing sewa kat situ. Ini yang saya katakan tadi, pengkhianatan ni kepada bangsa dan negara ni. Sedangkan perumahan rakyat tu diberikan untuk orang-orang tempatan yang mana golongan yang susah, yang tidak berkemampuan, yang kurang berkemampuan, tetapi dimonopoli oleh warga asing. Ada Bangla, ada Indon, ada Myanmar. Yang paling banyak Myanmar lah yang sewa dekat luar ni, Nepal terutamanya lagi. Setiap masa waktu malam mabuk dan mabuk lagi kan, sampai terlengkup kan. Saya buat Grab car hari-hari, saya nampak dan saya melihat perkara ni, dan semakin hari semakin parah. Ramai yang mengadu dengan saya kan, bila setiap kali naik kita tanya customer kita, tak kira India, tak kira Cina, tak kira Melayu kan, yang paling takut biasanya Melayu lah, perempuan-perempuan Melayu yang paling takut lah. Dia selalu cakap kata dia tak berani nak balik rumah disebabkan ada warga negara luar mabuk lepak-lepak kat kawasan bawah tu kan. Bila dia lalu, orang pandang dia semacam nak buat sesuatu. Jadi perasaan takut tu muncul dalam diri masyarakat tempatan sekarang. Jadi saya haraplah tolong pantau sehabis kan, ambil tindakan seberat-beratnya ataupun pulangkan mereka balik kepada negara asal, terutamanya Myanmar dengan Nepal. Paling banyak mabuk, saya cakap terus-terang. Dan kita tak suka dengan budaya dia. Memang kita tak suka dengan budaya dia. Sebab di kelilingi kita ada masyarakat, budak-budak, anak-anak kita yang sedang membesar ni, sedang melihat tentang kerosakan yang ada ni sebagai contoh-contoh yang tak baik yang ada depan mata dia. Dan kita nak mendidik menjadi anak bangsa kita supaya bangsa kita ni, rakyat Malaysia ni patuh pada undang-undang. Tapi dalam masa yang sama, kita menunjukkan satu sifat yang negatif pada anak-anak kita di sekelilingan kita dengan masyarakat yang kita nampak dekat hari ni, berlambak-lambak dengan warga asing yang berada di sekitar ni. Secara tak langsung mereka akan belajar dan mengikut sedikit demi sedikit, walaupun apa yang kita cakap tu tak baik pada mereka. Di bawah pemandangan kita ni, memang mungkin dia akan melihat benda tu, mungkin dia akan dengar, tapi di belakang kita dia dah terikut-ikut dengan budaya luar. Ini yang saya tekankan kepada pihak kuasa, tolong pantau, jangan sampai kita rakyat ambil tindakan melulu kan, di luar batasan. Kadang-kadang kita hilang sabar, kita boleh jadi lupa. Manusia ni kalau dia dah marah sampai tahap dia tak boleh tahan, dia akan bertindak sesuatu perkara yang di luar batasan yang siapa-siapa pun tak boleh duga. Orang takut pun boleh jadi berani. Kan pernah dengar cerita kan, satu cerita zaman orang dulu-dulu cakap kan, daripada kena baham, lebih baik baham kan. Daripada kena baham dengan orang, lebih baik kita melawan. Betul tak? Walaupun kita takut, bukan kita berani sangat, kita pun takut juga. Tapi bila kita dalam keadaan tersepit, kita takut, kita bertindak di luar batasan. Ini amaran. Betul-betul saya cakap, ini amaran kepada warga asing. Saya memang tidak betul langsung. Saya bukan orang politik. Saya bukan siapa-siapa. Dan tak ada pun nama saya yang terkenal selama hari ini. Tak pernah ada pun di mana-mana
Kan, mana-mana pertubuhan. Tetapi saya, kalau saya dah hilang sabar, saya tak peduli siapa. Saya tak peduli siapa. Kan, cuma saya harap benda ni yang buruk saya tak nak berlaku dalam negara ni. Dan kita tak nak orang yang seperti saya ni, yang diam selama hari ni, bangun memberontak, kan, menunjukkan rasa tidak puasan hati pada warga asing. Maka kita takut kita boleh buat sesuatu benda yang di luar jangkaan. Saya mengharap sangat-sangat, kalau orang tempatan pergi minta kerja, macam-macam dia orang minta. Dia punya sijil dan sebagainya. Dan itulah inilah, kita nak itulah, kita nak inilah, bagainya. Tapi warga asing yang datang sini tak pernah pun nak disoal siasat dulu, nak ditapis. Dia punya attitude dia, dia punya perangai dia sekarang ni macam-macam. Dan saya buat GrabCar, kita memang tahu. Kadang-kadang kita naik kereta, dia tanya dengan kita, "Encik, ada roadblock lah?" Kita dah boleh faham, itu memang kosong ni, memang kosong. Tapi kita nak bercakap bagi pihak individu, tak boleh, disebabkan apa, nanti kita nak buat aduan apa, nanti GrabCar campaign kita. Ini satu masalah sebenarnya. Jadi kita terpaksa telan dan kita hantar secara diam-diam. Tapi dalam hati ni, perasaan marah ni, kan, tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang betul-betul, memang tak boleh nak dibiarkan lagi. Saya mengharapkan sangat pihak-pihak masyarakat, pihak berkuasa yang berada sekeliling, kan, ataupun KRT yang mana yang dilantik, pantau kawasan-kawasan perumahan awam, tidak dibenarkan warga asing untuk menyewa. Cuba bayangkan warga negara Malaysia pergi Singapura, nak sewa di Singapura, sewa bilik saja dia bagi dengan harga yang tinggi. Sebab apa? Saya tak nak galakkan warga kita pergi tinggal dekat dalam negara dia. Kita Malaysia, warga luar datang sini, bagi tempat tinggal lagi, bagi transport pergi kerja lagi, gaji sama banyak dengan rakyat tempatan, OT boleh kat dia orang lagi. Apa yang kita ada dekat sini sekarang? Saya nak tanya yang tu je pada masyarakat. Kalau tak pandai, tak buka mata lagi, tak datang melihat lagi, saya pun tak faham lah. Kan, bagi HR kilang tu, terutamanya orang-orang yang berbangsa Melayu sendiri menjadi HR mana-mana kilang, kan, tolong ambil berat benda ni. Dan kepada juga Kementerian Sumber Manusia, tolong pantau, tolong audit, kan, tolong audit benda ni, tolong cek, kita minta tolong cek, buatkan sesuatu. Jangan biarkan sampai rakyat dia marah, rakyat dah tak boleh nak terima dengan keadaan. Kan, saya bukan ahli politik, saya tidak ada sekiri dan tidak kanan. Saya yang menjunjung adalah 5 rukun negara. Itulah, siapa pun yang memerintah, kita mendukung dia. Tetapi kita nak dia buat kerja bagi kerajaan, yang tak kira lah pemimpin peringkat tertinggi ke, yang berada dalam kerajaan sekian lama tu, ahli apa, pegawai-pegawai kerajaan tu, tolonglah buka mata sikit. Jangan terlalu menekan kepada kita. Biarkan warga asing terus bermaharajalela dekat Malaysia ni. Sekian, terima kasih.